Nampak gayanya, orang muda telah diperkotak-katikkan, telah dipeli oleh orang tua-tua. Dan kita nak tanya juga kepada orang muda ini, apa yang dia nak lakukan? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Jikalau anda memang setia menonton video-video saya ini sekian lama, pastinya anda ingat saya pernah beritahu anda dulu, kes Zahid Hamidi ini bukan sahaja akan mendatangkan kesan yang luar biasa di kalangan rakyat Bahrain, tetapi akan mencetuskan satu perbalahan dan rasa kurang senang di kalangan kerajaan perpaduan madani itu sendiri, terutamanya daripada Blok Pakatan Harapan ataupun mereka yang bersekutu dengannya. Of course, UMNO Barisan Nasional akan diam je lah. Sebab UMNO Barisan Nasional yang bersekutu dengan Kerajaan Pakatan Harapan ini merupakan orang-orang Zahid Hamidi. Tetapi dalam Pakatan Harapan itu, kita tahu masih ramai lagi idealis-idealis yang masih lagi memegang dengan teguh prinsip reformasi. Antaranya seperti Hasan Karim yang memang terang-terangan menyatakan kesedihan beliau serta perasaan yang kurang senang apabila kes Zahid ini terbaktub baru-baru ini. Dan macam mana anda tahu, baru-baru ini mahkamah telah membuat keputusan untuk membebas tanpa melepaskan Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan Yayasan Akal Budi atas kerana pihak pendakwaan tidak mahu untuk meneruskan prosiding. Yang itu saya tak nak lebih indulge, anda boleh tonton video-video saya sebelum ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya katakan tadi, ramai juga pihak dalam Pakatan Harapan ataupun yang bersekutu dengan Pakatan Harapan ini menyatakan perasaan kurang senang serta mempertikaikan keadaan tersebut. Dan yang paling lantang sudah tentulah muda dan juga presiden mereka iaitu saudara Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Di mana dalam video-video yang beliau telah terbitkan, beliau mempertikaikan begitu banyak benda. Termasuklah mempertikaikan mana janji reformasi kerajaan Pakatan Harapan yang selama ini duk berkeras tidak mahu orang kata apa mencampuri urusan kehakiman dan sebagainya. Sampai satu tahap, Syed Saddiq telah mengugut untuk menarik kembali sokongan daripada kerajaan perpaduan madani ini agar kerajaan ini tidak lagi menikmati 2/3 kerusi dalam Dewan Rakyat. Dan ada juga yang duk bertanya, macam mana pula kes macam tu? Macam mana pula bila muda tarik sokongan, kerajaan akan hilang 2/3? Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian, ingat tak banyak kali saya katakan PRK Pulai adalah penting untuk dimenangi oleh Perikatan Nasional. Kerana jika Perikatan Nasional menang dekat Pulai, maka bilangan kerusi yang dimiliki oleh Kerajaan Perpaduan Madani dalam Dewan Rakyat ini daripada 148 iaitu 2/3 turun kepada 147. Tidak lagi 2/3. Dan benda itu sangat-sangat penting, terutamanya mengenangkan tentang persempadan semula yang bakal berlaku dan macam-macam lagi perkara lah. Tetapi tuan-tuan sekalian, mungkin kejayaan untuk menafikan 2/3 kerajaan ini dalam Dewan Rakyat tidak hadir dalam bentuk PRK Pulai. Sebaliknya mungkin hadir dalam bentuk penarikan Parlimen Muar daripada menyokong kerajaan. Dan kalau benda itu berlaku, kita memang mengucapkan syabas dan tahniah kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kerana orang kata apa berpegang teguh pada prinsip yang telah beliau pegang selama ini. Dan macam mana kita tahu, Syed Saddiq ini ketika mula-mula terjun dalam bidang politik, beliau dilihat sebagai seorang yang idealis. Beliau dilihat sebagai seorang yang betul-betul memegang prinsip reformasi dan sebagainya. Dan beliau memilih untuk menyekutukan diri beliau dengan Bersatu dan juga Tun Dr. Mahathir satu ketika dahulu. Tetapi semakin lama kita lihat beliau semakin vokal terhadap kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini yang bagi beliau banyak cakap tak serupa bikin. Dan sampai satu tahap Ustaz Azhar Idrus pun telah menyatakan rasa kagum beliau terhadap Syed Saddiq kerana bab kata Ustaz Azhar Idrus yang memetik hadis Nabi, jihad yang paling afdal ialah perkataan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam pada kita mengagumi semangat Syed Saddiq dan juga muda ini, tengok-tengok adalah beberapa orang tua yang cuba untuk memperlekehkan Syed Saddiq. Antaranya ialah Menteri Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution yang telah menyatakan kepada Syed Saddiq dia tahu apakah akibatnya sekiranya kalau dia menarik sokongan daripada Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Saya pun tak faham apakah akibat yang dimaksudkan tersebut. Sebab setahu saya lah tuan-tuan sekalian, parti-parti yang menyokong Pakatan Harapan ini, mereka bukan macam dalam Barisan Nasional, di mana mereka telah menandatangani satu aku janji kena ikut sokongan secara en blok, kalau tak kursi akan hilang. Saya rasa muda tidak menandatangani perjanjian yang seperti itu ketika menyertai Kerajaan Perpaduan Madani ini. Jadi kita pelik juga, apakah akibat yang dimaksudkan oleh Saifuddin Nasution tersebut? Dan tidakkah itu merupakan satu ugutan sebenarnya? Itu yang kita tanya sekarang.
Tapi itu boleh tahan kira lagi tau tuan-tuan puan sekalian. Hari ini, Puan Zarkashi, Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, tiba-tiba pula mengeluarkan satu cabaran ataupun pelekihan kepada Syed Saddiq. Dia kata, Syed Saddiq, kalau kau betul anak jantan, silakan tarik sokongan. Belah. Pergi jauh-jauh. Macam itulah lebih kurang ayat dia kan. Bukanlah verbatim. Tapi ayat lebih kurang macam itulah kira-kiranya. Iaitu dia cabar kalau betul lah Syed Saddiq ini adalah anak jantan, silakan. Tak adalah sokongan. Kita tak heran dia kata macam tu. Dan tuan-tuan puan-puan sekalian, sambil-sambil itu, Puan Zarkashi pun mengingatkan, sebenarnya muda ini pun kalau ikutkan sudah terkeluar daripada kerajaan Perpaduan Madani ini apabila muda memilih untuk bertanding secara solo ketika PRN baru-baru ini. Dan Puan saya ingatkan, kau solo pun bertanding, semua hilang deposit tak cerita banyak. Macam itulah lebih kurang kira-kiranya. Jadi tuan-tuan puan sekalian, kadang-kadang kita rasa macam kesian juga dekat parti-parti muda seperti muda ini. Sebab mereka ini kebanyakannya idealis. Walaupun mungkin ada 2-3 benda yang mereka pegang itu mungkin tidak bersesuaian dengan perkara-perkara sepatutnya dalam Islam sebagai contohnya kan. Tetapi kita faham mereka ni idealis dan mereka berpegang kepada benda yang mereka rasakan betul seperti keadilan dan sebagainya. Yelah, mereka masuk politik pun kerana termakan dengan idea-idea yang telah dilaungkan terutamanya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, betul tak? Tentang reformasi sistem kehakiman, tentang reformasi tentang sistem pentadbiran dan sebagainya. Even kalau kita ingat, Syed Saddiq pun banyak menyatakan bantahan ataupun boleh katakan ketidaksetujuan terhadap pentadbiran kerajaan Perpaduan Madani ini. Sebagai contohnya, Syed Saddiq pernah mempersoalkan tentang peruntukan untuk ahli-ahli parlimen pembangkang yang tidak ada, yang tidak adil dan sebagainya. Dan benda-benda itulah yang menyebabkan Syed Saddiq ini agak cenderung untuk mengkritik kerajaan Perpaduan Madani ini walaupun dia berada dalam blok kerajaan. Dan sekarang ini tuan-tuan puan sekalian, Syed Saddiq telah pun menyatakan ugutannya. Saifuddin mengingatkan tentang akibat sekiranya kalau dia teruskan perbuatan tersebut. Dan Puan pula siap cabar dan pelekeh lagi. Kalau kau nak jantan, silakan, tak ada masalah dan sebagainya. So, kita tertarik untuk melihat apakah tindakan Syed Saddiq selepas ini. Adakah benar-benar beliau akan menarik kembali sokongan beliau dan juga Parti Muda terhadap kerajaan Perpaduan Madani ini untuk mempertahankan prinsip beliau, ataupun beliau mungkin jadi macam Dr. Akmal Saleh yang pada asalnya begitu lantang minta DAP untuk minta maaf dan sebagainya, tengok-tengok bila kena tegur dengan orang tua-tua terus tercekik dan diam sampai kesudah. Tapi saya yakin Syed Saddiq ini sebagai seorang yang orang kata apa, boleh katakan agak berpengalaman dalam politik walaupun dalam usia sebegitu muda, saya yakin beliau boleh berpegang teguh kepada prinsip beliau. Kerana saya pernah podcastkan beliau pun. Dan dalam podcast tersebut pun kita nampak pendirian beliau adalah sangat-sangat konsisten. Dan kita doakan agar Syed Saddiq dan juga Parti Muda bersedia dan juga bertabah untuk menongkah arus dalam kerajaan Perpaduan Madani ini. Yalah, sebab kita tahu tuan-tuan puan sekalian, kerajaan ini adalah kerajaan Perpaduan Madani. Kerajaan ini beranggapan mereka boleh buat apa sahaja yang mereka suka. Sebab, yalah, awal-awal lagi Sani Hamzan dah kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.